Allah Ta'ala berfirman, walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran, dan mereka yang membina sebuah masjid diraran, yang menyesatkan, wa kufran, dan membina masjid untuk kufur. Ada pula macam tu, yang akan buat masjid ni okey belaka. Tak, rupa-rupanya ada orang buat masjid untuk tujuan apa? Memudaratkan orang dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ayat di sini, dia kata asbabun nuzul, sebab turun ayat 107. Qauluhu ta'ala, walladzina takhadhu masjidan diraran. أخرج ابن مردويه من طريق ابن إسحاق قال ذكر ابن شهاب الزهري عن ابن أكيم الليثي عن ابن أخي أبي وهم الغفاري أنه سمع أباهم وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول. Jadi diriwayatkan kat sini, Ata man bana masjid ad-dirar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari puak-puak munafik yang membina masjid dirar ini. Masjid dirar ni tak berapa jauh lah daripada Masjid Quba dululah. Diorang buat masjid ni, dia jumpa Nabi. Masa tu Nabi sedang bersiap sedia nak pergi perang Tabuk. Faqalu ya Rasulullah, inna banayna masjidan lidhil illati wal hajati والليلة الشاتئية والليلة المطيرة وإنا نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه. Dia kata apa? Ya Rasulullah, ni puak-puak munafik. Zaman dulu bang, ada ramai munafik, tapi yang confirmnya yang terlibat dalam pembinaan masjid ni ada 12 orang kontraktor munafik zaman tu. Kau jangan main-main, kau jangan main-main. 12 orang. Dia orang ni sponsor buat masjid ni. Dia jumpa Nabi, dia kata apa? Ya Rasulullah, kami dah bina masjid. Tujuan kami masjid ni lizil illati, dia kata untuk orang yang susah, orang yang yelah orang tak ada rumah, boleh duduk kat masjid kita orang. Wal hajah, orang yang memerlukan bantuan. Wal laili syati'iyah, dan juga kalau musim sejuk, orang tak ada rumah, boleh tidur dekat masjid kita orang. Wal lailatil mutirah atau matirah, ataupun pada malam yang hujan turun lebat, tak ada tempat nak tidur, tidur dekat masjid kita orang. Wa inna nuhibbu an ta'tiyana fatusalli lana fih. Dan ya Rasulullah, kami nak sangat Nabi datang sembahyang kat masjid kami. Tolong rasmikan. Ni puak-puak munafik ni. Dia bukan apa bang, kalau Nabi dah sembahyang dekat situ, dia orang boleh buat cerita lah. Nabi sembahyang tahu masjid ni, kau jangan main-main. Lepas tu dia buatlah kerja dia. Puak-puak munafik ni. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ala janahi safar. Nabi kata, aku nak bermusafir ni, dah siap-siap lagi perang Tabuk. Walau qadimna insyaallah atainakum fasallaina lakum fih. Nabi kata insya-Allah balik perang Tabuk nanti aku singgah, aku sembahyang kat masjid korang. Nabi tak tahu pun apa cerita masjid ni, siapa suruh buat, siapa sponsor, mana punya kontraktor, siapa punya arkitek, tak tahu. Balik nanti bawa aku pergi. Falamma raja'a, ketika Nabi balik daripada perang Tabuk, nazala bizi awanin ala sa'atin minal Madinah. Nabi singgah di sebuah lembah bernama Zi Awan, yang terletak lebih kurang 1 jam perjalanan nak sampai ke Madinah, di sebuah lembah. Fa'anzalallahu fil masjid walladzina takhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin. Sampai di lembah tersebut, Allah turunkan ayat, dan mereka-mereka yang mengambil ataupun membina masjid yang menyesatkan, yang penuh dengan kekufuran, dan untuk memecah belahkan kaum muslimin, ila akhiril qissah, sehingga akhir cerita ini. Fada'a Malik bin Dahash wa Ma'an bin Adi atau Akhan bin Asim bin Adi faqala intaliqa ila hadzal masjid adh-dhalim ahlahu atau ahluhu fahadamahu wa ahraqahu fafa'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan kepada 2 orang sahabat dan beberapa orang sahabat yang lain. Nabi kata apa? Kau pergi dekat masjid tu, kau pergi bakar dia. Bakar dan robohkan masjid tu. Jadi benda ni berlaku di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fitnah. Contoh lain ni, contoh kan. Surah Yasin dia ada dah.
Tiba-tiba beberapa minit daripada surah Taqwa ada lagi surah yang lain. Sedangkan surah ni banyak lagi kosong kan. Ada orang buat kenapa dia buat surah tu? Dia nak challenge. Dia nak bersaing. Ini benda yang tak sepatutnya berlaku. Ya, kalau ada masjid tu dah penuh sangat, dah tak boleh. Kalau Jumaat jengkreng orang, tak apalah, kau tambah lagi masjid yang lain. Ni tak. Dia tengok masa kita pergi Johor baru ni, kat Johor baru kan, ada 2 masjid. Apa nama tempat tu Masjid lama. Lepas tu berdepan dengan masjid lama tu ada masjid baru buat. Memang pelik masjid seberang jalan kau tu. Kalau kentut dekat masjid tu, boleh dengar kat masjid ni. Pelik. Jadi anak tu, lawa masjid ni, tapi dia macam kosong tau. Tak tahu, aku pun tak tahu cerita macam mana, wallahualam. Tapi kita pelik kenapa jadi macam tu kan. Orang katanya yang infak tu dah habis 4 juta lebih buat masjid tu. Besar tapi subhanallah, pening balik fikir. Macam-macam lah orang kata kita wallahualam, kita pun tak tahu nak kata kan. Ala kulli hal kalau nak buat jauh supaya tak timbul fitnah, ya, apa-apalah. Tapi kalau niaga tak apa, kedai-kedai makan tak apa, jangan pula tanya kedai makan panas ni kedai tadi fitnah tanya. Kedai tadi diraran wa tafriqan, memecah belahkan antara pelanggan-pelanggan. Ini meniaga bang, come on lah, ni meniaga tu tak kan. Kalau kedai kau sedap, orang ramai kedai kau. Kalau kedai orang lain sedap, kedai orang lain lah ramai. Meniaga lain. Ini cerita perjuangan, ya. Sebab cukup dengan satu jamaah, jangan berbilang-bilang jamaah. Sebab tu Majlis Syura dah kata jangan ada pasma, faham? Bila ada pasma ni jadi fitnah, ada fitnah. Ya, ini yang kita nak, dan berlaku benda ni. Berlaku. Tapi nak kata macam mana? Kalau zaman para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajmain, Allah uji dengan perpecahan. Kita yang dosa banyak pada hari ini, Allah uji juga. Kalau di Syria diuji pertemuan antara mujahidin, Jabhatul Nusra, Al-Jabhatul Islamiyah bertemu dengan ISIS. Kita dalam perjuangan Islam pun macam tu juga. Masa nak balik daripada Istanbul nak ke airport, kita tumpang kereta anak kepada Syekh Abdul Majid Zindani, kan seorang ulama terkenal di Yaman, dan dia ceritalah apa yang berlaku dekat Sana'a di Yaman tu. Dia kata sebenarnya diorang nak menghalang ulama-ulama menjadi pemimpin kepada masyarakat. Dia kata situasi ni berlaku di Yaman. Ana pun sambut kat belakang. Dia kata, ya akhi, alladhi hadatha fil Yaman hadatha aidan fil Malaysia. Dia kata Yaman berlaku dekat Malaysia pun sama juga. Ada kumpulan yang nak menjatuhkan ulama ni. Dia cerita, dia kata apa? Dia kata, Syekh, benda jatuhkan ulama ni bukan dekat Yaman, bukan dekat negara engkau. Ini perancangan dunia, dia kata. Perancangan dunia yang sedang dibuat sekarang ni, dia nak hapuskan belakang alim ulama, nak naik puak-puak ni, dia kata. Sebab tu dalam Al-Ikhwan Muslimun sendiri dia kata bermasalah. Dibuang ulama-ulama ni, dia ambil orang yang tak berapa nak reti alim agama, cuma ada semangat perjuangan Islam. Tak boleh, Syekh, tak boleh. Ya, sebab kita bergerak atas dasar ilmu. Kita bergerak atas dasar apa yang Allah ajar, apa yang Rasulullah ajar, apa yang para sahabat ajar. Tapi kalau kita tolak belaka benda ni, kita ikut kepala otak kita ikut kepala otak orang yang tak ada asas agama, rosak punah ranah. Cukup dengan satu benda, bila niat kau pun tak betul, niat tak betul, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Tak ada makna, tak ada apa benda mana tuan-tuan ya. Jadi jemaah dan jemaah fitnah. Supaya kita sembahyang jemaah dalam surau contoh. Kita sembahyang ada imam dah. Imam tak habis lagi, kita buat satu lagi jemaah kat belakang. Apa keheng kau ni? Lain kalau kau jamak musafir, kau qasar, tu lain cerita. Ni tak ada dua. Sedangkan imam baca betul, makhrajnya betul. Lainlah kalau imam tu baca tak betul. Ciratal laji contohnya. Katanya apa jilal-laji ni. Nah, kita pun buat jemaah kat belakang. Tu munasabahlah juga pasal imam tak betul. Sedangkan imam betul. Imam kita bukan sembarangan, naib Kesatuan Ulama Dunia, kau tahu tak? Tiba-tiba hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya? Nak cakap benda ni berat berlaku dalam jemaah kita. Ya? Dalam surau ni ada bukan orang jemaah ke? Ada. Tak apalah, yang penting jemaah surau. Saya cerita benda macam ni tuan-tuan, supaya tuan-tuan faham realiti perjuangan Islam macam ni.
Kalau tuan-tuan yang tak berjuang, tuan-tuan tanggung dosa sendiri. Orang yang berjuang Islam, Allah uji macam ni. Nabi berjuang, sahabat berjuang, para tabi'in radhiyallahu taala anhum berjuang belaka, dan Allah uji mereka. Nak tak nak, kita kena hadapi benda ni. Ya. Yang tak berjuang, tak boleh kata kita tak campur tu semua ustaz, kita tak campur politik-politik. Kau jangan cakap macam tu. Kalau tak ada politik, siapa nak memerintah negara kita? Ana dah ulang banyak kali. Ingat tak? Ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nak meninggal dunia, nak wafat, tengah-tengah sakit dan dalam keadaan kena tikam, dia kata apa? In sa'alani rabbi, kalau Allah bertanya kepadaku di padang mahsyar besok, siapa yang mengganti engkau wahai Umar? Siapakah khalifah yang gantikan kau? Kau nak jawab apa? Aku akan cakap Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Kalau Allah tanya aku, kenapa kau lantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Apa alasan kau lantik Abu Ubaidah bin Al-Jarrah? Kerana Rasulullah SAW pernah berkata, likulli ummatin amin, wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Semua umat itu ada orang yang paling amanah, dan orang yang paling amanah di kalangan umatku Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar dah sediakan jawapan tu. Tu jawapan apa? Jawapan politik pemerintahan nak kabarnya. Kalau Tuhan tanya aku lagi, kalau Abu Ubaidah tak ada, kau nak letak siapa? Aku akan letakkan Muaz bin Jabal radhiyallahu ta'ala menjadi khalifah. Kalau Allah tanya, kenapa kau letak Muaz bin Jabal? Kerana Nabi SAW bersabda, Muaz bin Jabal besok akan dibangkitkan di padang mahsyar bersama para alim ulama. Nak kabarnya tuan-tuan, nak tak nak, dalam keadaan kita ya tak ya, wajib bersama kepimpinan ulama. Setuju ke tidak? Mengaji dah lama tak setuju, baik-baik tak ngaji lah. Buang karen aku mengajar. Bukan nak marah sesiapa, tidak. Tapi ingatlah pesanan Nabi, ingat pesanan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tu ceritanya. Akhir, fitnah, hasbunallahu wa ni'mal wakil.